Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, dengan izin dan kudrat Allah, kita masih lagi berulang-ulang dalam majlis ilmu. Allah berfirman, ambillah kasih sayangku, kasih sayang dan rahmatku dari majlis alim billah. Kerana kasih sayang dan rahmatku tidak pernah terputus walaupun sekerdipan mata. Macam mana nak faham bahawa majlis ini penuh kasih sayang dan rahmat Allah? Pertama, kita tengok orang yang menyampaikan ilmu Allah tu, dia ikhlas lagu mana, setingkat mana keikhlasan dia. Adakah dia menyampaikan ilmu ni penuh kasih sayang, rahmat, tanpa mahu menerima apa pun upah, tak pernah nak minta, tak mahu nak minta, tak akan minta dunia dan akhirat. Kita tengok tu dulu. Mana dia sampaikan tanpa abuan, dunia pun dia tak nak, akhirat pun dia tak nak. Itu seikhlas hamba Allah. Dan tidak pernah putus nak sampaikan kasih sayang dan iman. Kasih sayang Allah yang tertinggi adalah iman. Iman adalah dari la ilaha illallah dan syahadah. Itu kayu ukur. Kalau ada itu, pasti itulah majlis kasih sayang dan rahmat Allah disampaikan. Kerana Allah berfirman, wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin tabi'u man la yas'alukum ajrum wa hum muhtadun. Ikutilah utusan itu yang Allah utus. Dia tidak meminta apa pun ganjaran. Dia menyampaikan secara ikhlas. Lagi tidak diberi, lagi dia ikhlas. Itu salah satu cara kita nak faham majlis ini penuh kasih sayang dan rahmat Allah. Sebab Allah telah jamin apa yang aku akan beri, sedang beri, sentiasa diberi. Maka mereka tidak ada hajat baik dari dunia dan akhirat. Semuanya dengan kasih sayang, rindu dari Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam diri kita semua. Dan ayat itulah yang sedang kita pelajari dalam majlis yang ke-40 ini. Kamilnya satu majlis dengan 40 dah cukup, dah habis. Cukup sebenarnya, Jadi kita sedang mempelajari ilmu dan hikmah. Kenallah Rasulullah dalam diri kamu. Kerana Rasulullah itulah cahaya penyuluh kamu, petunjuk kamu, kasih sayang kamu, penyelamat kamu, yang ada betul-betul dalam diri kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikumur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sampai ke majlis 40 ya. Ke-40. Kita masih lagi di surah 49 ayat 7 dengan perintah Allah, kenallah
Rasulullah dalam diri kalian. Sebab itu lebih dekat, lebih kamu boleh dapat kasih sayang, rindu, cinta, segala-galanya dari Nabiku. Jadi Allah memohon kita semua mengenal Rasulullah dalam diri kita. Taib, salawat dan salam awal dan akhir, jutaan-jutaan selawat salam untuk Nabi mulia, Nabi junjungan besar, Nabi junjungan alam, abadan abadan. Jadi tajuk hari ini Salatul Khusyuk. Salatul Khusyuk adalah kunci segala kejayaan dalam hidup. Hayya 'alal falah tu, segala kejayaan dalam hidup adalah dari solat yang mempunyai dua syahadah. Syahadah la ilaha illallah, syahadah Rasulullah. Itulah solat yang membawa kepada kejayaan. Jadi kalau kita berjaya, tak berjaya dulu. Kalau kita tak berjaya dalam segala aspek hidup kita, sebab kita tidak ada solat yang penuh dengan khusyuk. Penuh, dan khusyuk ni mudah untuk dicapai. Sangat-sangat seronok, sangat manis. Jadi hari ini tajuk adalah surah 49 ayat 7, kaitannya dengan solat khusyuk dengan ayat surah Imran 31. Ya. Jadi dengan mengenal Rasulullah dalam diri kita, bagaimana nak mencapai solatul khusyuk dan apa yang perlu dibuat untuk kita dapat solatul khusyuk dengan ayat tadi tu, ayat surah Imran ayat 31. Ayat 31 Allah memerintahkan, buka ayat tu, kul para sahabat bila dah dapat solat, mereka amat mencintai solat dan mula menyatakan kasih sayang cinta mereka kepada Allah. Allah kata, nanti dulu, aku tak boleh terima kamu punya cinta begitu rupa. Ini kepahaman dari ayat, kita kena faham ni. Sahabat orang yang paling awal mencintai Allah dari kita semua. Cinta mereka pun Allah tahan, stop dulu. Allah bagi roadblock. Nanti dulu. Coba baca ayat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Terjemah. Katakanlah, jika benar kamu mencintai Allah, maka ikutilah daku, dan Allah akan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nescaya Allah mencintai kalian dan mengampunkan dosa-dosa kalian. Allah, sadaqallahul azim. Jadi mereka menyatakan cinta mereka dalam solat. Mereka dah dapat talian. Sebab solat itu ittisalat. Ittisalat artinya talian. Kalau di Arab ada telekom company macam Digi, Selcom,
Maxis, dia ada satu telekom company yang terbesar di Emirates, Ittisalat. Solat itu adalah talian. Apabila mereka dah rasa talian tu, mereka nak laungkan segala cinta pada Allah. Terus turun ayat, nanti dulu. Aku tak mau terima cinta kamu tanpa syarat. Aku ada syarat. Nabi disuruh sampaikan. Allah pun beradab. Allah tak nak sampaikan terus. Allah beradab. Abiku akan sampaikan kepada kamu. Maka sahabat semua dengar ayat ini. Kul, katakan kepada mereka, kalau mereka mencintai aku dan ingin sangat nak mencintai aku, tunggu dulu. Ikuti diriku. Di sini mufassirin menyesatkan kita, menyelewengkan kita, memberi segala penafsiran yang mengelirukan kita. Kenapa? Mereka kata ikuti sunnah Nabi. Tak ada. Nabi, Allah tak kata ikuti sunnah aku, sunnah Nabimu, tidak. Fattabi'uni artinya ikuti zatku. Zatku, zat. Ini zatku. Kalau untuk sunnah, mengikuti sunnahku, ada satu ayat lain, surah Ahzab ayat 21. Ayat 21 lain. Tolong bandingkan. Tolong bandingkan ayat ni dengan ayat tu. Di sini fattabi'uni, ikut zat aku. Ya Allah, untuk zaman Nabi bolehlah. Sahabat-sahabat boleh ikut zat Nabi. Fattabi'uni. Kita 1441 tahun, mana zat Nabi ada? Hai, mana ada Nabi? Kamu dah lupa ke? Man zara aliman faka'anna mazarani. Barang siapa bertemu, berjumpa, menziarahi alim billah, mereka menziarahi aku. Siapa bertemu cucu ahli baitku, mereka bertemu aku, darah dagingku. Ditafsirkan salah, mengelirukan kita semua. Kenapa keliru? Tengok ayat seterusnya. Kalau kamu mengikuti aku, apa balasan? Yuhbi Allah pasti mencintai kamu. Kalau Allah dah cintai kamu, apa lagi kesusahan dalam hidup kamu? Apa lagi kamu nak? Kalau Allah dah mencintai kamu, kamu habib Allah. Allah mencintai kamu. Sesudah dia cintai kamu, selu wa yaghfir lakum, segala dosa kamu diampunkan. Allahu akbar. Syarat nak masuk syurga satu je, seluruh dosa-dosa diampunkan. Amal dia tak ada, tak diterima, itu lain cerita. 124,000 Nabi, kalau mereka hidup sekarang, pergi tanya satu-satu Nabi, mereka akan tanya, dalam hidup ini, sebelum kami mati, dikubur, di akhirat, kami hanya mau satu je. Kami diampunkan dosa-dosa kami. Seluruhnya. Nabi-nabi dan rasul-rasul. Apabila ditanya kepada semua nabi-nabi ni oleh seorang wali Allah, dikumpulkan 60,000 nabi. Yang baki 70,000 lebih nabi tu tak dapat berkumpul. Ditanya, apakah cara untuk mendapat pengampunan Allah secara mutlak? Mereka sebulat suara jawab, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambik. Belajar ilmu la ilallah sampai mati, sampai kamu boleh lafazkan la ilaha illallah. Kamu
pasti diampunkan. Ini jawapan para anbiya. Jadi dua perkara tu dijamin oleh Allah kalau kamu ikut Nabi. Di sini bukan sunnah. Fattabi'uni artinya mengikut zat Nabi. Zat. Mana ada zat Nabi sekarang? Itulah kita jahil. Allah kata Nabi ada dalam dirimu. Wa'lamu anna fikum 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 ada dalam. Ikuti Nabi itu. Ikuti Nabi itu. Apa yang perlu aku ikut? 7 perkara utama. Sentiasa ikuti Nabi itu. Saya tinggalkan 2 perkara utama dulu. Saya masuk ketiga. Ketiga adalah ikut Nabi itu solat. Allahu Akbar. Kalau kamu ikut Nabi itu solat, pasti dapat khusyuk. Adakah perintah macam tu? Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. 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 Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. 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 Sadaqah Rasulullah. Sadaqah Rasulullah. Bila turun ayat ni, 8 ke 9 orang ambil kuda unta pergi ke seluruh Madinah sampai Mekah. Sudah turun perintah, solatlah kamu seperti mana kamu lihat solat. Semua tinggalkan masjid-masjid, rumah-rumah, datang solat dengan Nabi. Semua tinggalkan. Munafik-munafik semua datang. Ini perintah. Macam mana orang Mekah 5 waktu salat nak datang ke? Fikir. Kaum munafik tanya, kami dengar hadis ni dipamerkan dalam unta di Kaabah, di sana sini. Betul, betul. Kamu kena lihat saya solat, baru Allah kabul solat kamu. Okey, kami akan datang solat belakangmu ya Rasulullah. Munafik. Orang mukmin pula, ya Rasulullah, kami tahu hadis ini punya kepentingan. Macam mana anak-anak kami, cucu kami yang tak pernah melihat Nabi akan solat ya Rasulullah. Nanti tak terima solat mereka. Mereka akan dapat neraka wail. Fawailum lil musallin alladzina hum an salatihim. Oh, menangis. Nabi senyum. Nabi senyum. Nabi senyum. Ada jawapan. Nabi senyum. Pada orang mukmin ini
Allah memberi ruang masa untuk menanti jawapan, sehingga turun ayat surah 49 ayat wa'lamu wa'lamu subhanallah. Sudah kami dah tahu munafik tidak, munafik masih datang nak solat belakang Rasulullah sebab ini perintah. Dia tinggal rumah, tinggal sana, semua datang. Yang mukmin menangis untuk adakah ini perintah untuk anak-anak kami, cucu kami sampai kiamat? Ya. Mereka kena melihat saya solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Kalau tak solat seperti itu, la solata illa bi khuduril qalb. Kalau tak solat, la solata illa bi khuduril qalb. Tidak ada solat tanpa kehadiran kalbu. Dan solat itu dicampak ke atas muka dan dilaknat dengan neraka wail, kerana tidak ada konsentrasi dan fokus. Dengar betapa pentingnya ayat 7 surah 49 untuk dapat ikut Nabi solat. Jadi sekarang ni kau solat maghrib, Nabi solat maghrib untuk you Dia solat maghrib pukul 7.30, 7.40, 1.8, 1.8.30, 1 minit sebelum Isya. Nabi nak ikut kau Soalannya, tunggu. Jadi apa saya dapat? Kalau saya dapat melihat Nabi solat, saya dapat fokus khusyuk yang sungguh-sungguh khusyuk. Sebab Nabi solat, Allah menyaksi. Solat yang disaksi oleh Allah dan kita menyaksi solat tu kabul. Kabul. Tak ada soalan di sisi Allah. Situ-situ kabul. Yarfa'illahu ilaihi yas'adu kalimut tayyib wa amalu salih yarfa'u. Kabul. Okey, minggu lepas kita belajar pasal fokus dalam bacaan. Saya sebenarnya tak boleh buka part kedua ni, tak boleh. Tapi dah nak habis majlis. Solatul khusyuk kita mungkin akan buat 3 kali seminggu. Apapun patutnya step by step kita lalu dulu. Sekarang saya nak bawa kamu solatnya para wali terus. Minggu lepas solat fokus dalam bacaan, bacaan huruf, bukan huruf, ayat, bukan alhamdulillahi rabbil alamin, tak ada lagi dah. Bukan lafaz alhamdulillah, tak. Syekh suruh fokus huruf. Bila Nabi baca, tak, kamu tak praktis. Kalau kamu praktis, betul-betul dapat fokus. Bila kamu baca huruf demi huruf akan datang di dalam mata penglihatan kamu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi melarang tutup mata waktu solat dia. Sebab banyak syahadah boleh dapat tanpa tutup mata. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huruf demi huruf. Tak noktah. Noktah pun masih wujud. Zarrah tak boleh nampak. Zarrah pun masih ada. Nur. Nur yang kamu lihat, subhanallah, 90% fokus. Sekarang kita fokus kepada solat Nabi. 99% fokus. Itu nanti dulu. Sekarang kita tak ajar lagi fokus dalam bacaan saja, kita dah mula. Fokus dalam nafas belum, fokus dalam akal fikiran belum, fokus di dalam fikiran, ingatan belum lagi.
Ada ke dalam solat semua ni? Oh, kau cari duit macam mana? So, orang kacau engkau kerja, boleh bergaduh, boleh berbunuh di situ. Aku fokus ni, satu kerja, jangan tolong. Aku fokus. Betul-betul ini duit 1 juta ringgit ni. Kau punya kalbu di situ, segala-galanya di situ. Jangan cakap kerja lah. Handphone you tengok lah. Sampai mata rosak, masuk hospital. 18,000 orang dipenjarakan di China, budak-budak kecil kerana main game. Satu budak main game di hospital, otak rosak, mata rosak, main game. Masuk hospital, handphone tak ada, joystick tak ada, tangan dia begini sampai dia mati. Macam ni. Ada video. Saya nampak video tu. Begini je terus sampai dia mati. Tangan dia tak boleh kontrol. Dah begitu fana. Dah begitu watabattal ilaihi tabatila. Solat kamu tak boleh. Allah yang maha besar, maha indah, maha cantik. Okey, itu semua kita tinggal. Kita terus pergi ke solat para wali. Terus. Macam mana dia? Ini solat kena tiru yang binatang tu, binatang nafs tu. Apa tu? Kameleon. Itu kena tiru dia. Macam mana? Lihat. Saya ni melihat Rasulullah solat ya. Saya tunjukkan kepada kalian ya. Macam mana nak capai fokus di dalam gerak-geri di luar, bukan dalam. Dalam jutaan gerak-geri. Ada 70 trilion sel. 35 juta darah. Banyak fungsi di dalam. Bukan itu saya nak fokuskan hari ini. Luaran. Macam mana solat dia? Ini kamu tak boleh buat dengan imam. Nanti imam Qiyam, dia pergi ruku, dah habis 2 rakaat baru kamu nak pergi ruku. Tak sah. Solat kamu batal. Batal ke tak batal? Batal ke tak batal? Kenapa batal? Okey, tak ikut imam ya. Nanti jadi kepala keldai. Okey. Sekarang macam mana? Ini kamu kena lakukan baru boleh solat. Tak boleh kamu terus sekarang Isyak saya nak buat. Kalau kamu tak lakukan di dalam gua bersama Rasulullah, di dalam kahfi ni. Saya terus pergi. Okey. You ini you tak boleh buat solat fardu. Kalau you seorang solat fardu boleh. Allahu Akbar. You tak boleh. Allahu Akbar. Tak boleh. Kena macam tu. Itu style. Tak boleh ruku. Pergi ruku. Allahu Akbar. Dah ruku baru Allahu Akbar. Tak. Kena ikut dia. Allahu Akbar. Sujud pun begitu. I'tidal pun begitu. Sami Allahu liman hamidah. Tak boleh. Sami Allahu liman hamidah. Tak boleh. Dia kena ikut rhythm. Okey, bukan itu fokus kita sekarang. Fokus kita tengok Allahu Akbar, dah tampil kamu Allahu Akbar dalam ingatan dalam ni. Ini bukan haulku, bukan kuahku, bukan kudraku. Nafi dulu. Pelan-pelan ni. Ini bukan haulku, kuahku, kudraku. Okey, dah. Kemudian dia kena terus. Dalam tu tak boleh putus. Sambil kamu membaca, benda ni berjalan. Benda ni berjalan dalam. Ini bukan haulku, kuahku, kudraku. Bukan dayaku, kuasaku, kekuatanku. Tidak. Ini haulallah, kuatullah, kudratullah. Isbat. Ini boleh buat dengan cara pelan je. Habis tu ruku. Ini dalam. Bukan mulut. Jangan mulut. Tak boleh.
Mulut pun tak boleh cakap la haula wala quwata illa. Dalam. Ini bukan haulku, kuahku, kudraku. Kemudian ini bukan haulku, kuahku. Dalam. Ini bukan haulku, kuahku, kudraku. Ini bukan haulku, kuahku, kudraku. Sujud. Ini bukan haulku, kuahku, kudraku. Nafi dulu. Dalam nafi isbat akan hidup. 2 rakaat cukup satu hari. 2 rakaat kamu tengok kemanisan dalam solat kamu, halwah. 2 rakaat. Syekh tidak wajibkan kamu 4 rakaat. Kalau kamu buat 4 rakaat, kamu ingkar Syekh. Sebab kamu dah rasa manis, kamu dah buat 4, kamu ingkar arahan Syekh. Jadi macam mana kalau saya suka buat dalam fardu? Fardu saya tak boleh kejar imam. Kamu kena latih solat dalam sebelum fardu. Habis cerita. Teruskan. Bangun semua. Kita akan buat sampel satu saja. Okey. Dah takbiratul ihram dah. Sekarang pelan-pelan ikat tangan. Dalam otak berjalan. Bukan haulku, kuahku, kudraku. Bukan haulku, kuahku, kudraku. Bukan haulku, kuahku, kudraku. Ikat tangan. Haulallah, kuatullah, kudratullah. Ikat terus. Kemudian ada lagi patut bunyi tu dalam tu tak boleh stop, tak boleh berhenti, berjalan. Ada. Saya tak mau masuk ke fasa tu. Biar kamu mendahagakan apa sebenarnya patut saya buat. Patutnya sebelum solat, dalam solat sunat kamu dah praktis. Kamu dah praktis. Waktu gerak tanganku, inilah yang wajib aku lakukan. Okey, sekarang nak pergi rukuk. Perlahan-lahan. Dalam ingatan, bukan haulku, kuahku, kudraku. Bukan haulku, kuahku, ke rukuk. Rukuk. Bukan haulku, kuahku, kudraku. Pelan-pelan. Bukan haulku, kuahku. Bukan dayaku, kuasaku, kekuatanku. Pelan-lahan. Ini syaitan benci sebab dia mau kamu cepat-cepat terburu-buru. Kalau bulan Ramadan, dia mau kamu buat pelan-pelan macam ni untuk dia disembah. Jadi sekali lagi, balik lagi takbir. Pergi ke ruku pelan-pelan. Bukan haulku, dalam. Ini bukan luaran, ini ingatan. Pelan-pelan sampai pegang 2 lutut tu. Ini haulallah, kuatullah, kudratullah. Karan. Tersentuh terus karan dalam tu hidup. Haulallah, kuatullah, kudratullah. Haulallah, kuatullah, kudratullah. Haulallah, kuatullah, kudratullah. Okey, dari rukuk nak pergi ke i'tidal. Begitu juga perlahan-lahan. Bukan haulku, kuahku, kudraku. Bukan daya, tak boleh cakap Arab, cakap bukan dayaku, kuasaku, kudratku. Kuasaku, kekuatanku. Bukan dayaku. Nafi dulu baru isbat. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Lagi i'tidal. Sekarang pergi lagi rukuk. Pelan-pelan pergi lagi ke rukuk. Bukan haulku, kuahku, kudraku. Bukan. Bila tangan tersentuh 2 lutut, haulallah, kuatullah, kudratullah. Ini adalah daya Allah, kekuatan Allah, kekuasaan dari Allah. Masa pegang 2 lutut tu hidup. Haulallah, kuatullah, kudratullah. Hidup itu 2 switch tu.
Dalam kalbu tu hidup. Fokus kepada kalbu. Fikiran, ingatan fokus ke dalam kalbu. Haulallah, quwwatullah, qudratullah. Haulallah, quwwatullah, qudratullah. Naik pergi i'tidal. Perlahan-lahan. Dalam ingatan ni keluar. Haulallah, quwwatullah, qudratullah. Haulallah, quwwatullah, qudratullah. Okey, sekarang pergi ke sujud. Perlahan-lahan. Dalam ingatan berjalan. Bukan dayaku, bukan kekuatanku, bukan kuasaku, bukan haulku, kuahku, kudraku, bukan haulku, kuahku, kudraku, bukan haulku, kuahku, kudraku, bukan haulku, kuahku, kudraku. Ulang sampai dua tangan tersentuh di dalam sujud. Sujud lain, tapi ini ingatan ni kena hidup walaupun dalam sujud. Fokus dalam sujud lain, di sana penyerahan. Okey, sekarang pergi ke tasyahud. Pelan-pelan ke tasyahud. Ke tasyahud. Masa naik tu sama. Bukan haulku, kuahku, kudrahku. Bukan haulku, kuahku, kudrahku. Sujud tak ada ya, tak ada haul. Ini haulallah, quwwatullah, qudrat, bukan, ada lain. Okey, bangkit. Bangkit. Fokus kepada jari syahadah. Bukan haulku, kuahku, kudrahku. Fokus kepada ujung jari syahadah. Bukan haulku, kuahku, kudrahku. Duduk. Tasyahud, duduk tasyahud. Ya. Kalau susah nak fokus, matikan nafas. Bila mati nafas, apapun perbualan dalam tidak akan datang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Kamu kalau nak benda ni hidup dalam solat, sunnah menjadi rehearsal, warm up. Sunnah solat, sunat menjadi rehearsal, warm up sebelum masuk solat fardu. Sudah habis buat tu, masa tunggu, gantung kepala, muraqabah, buat di sini. Nanti waktu aku qiyam, aku akan lakukan ni. Waktu qiyam pergi ruku, aku akan lakukan ni. Aku akan berkata, sedang berkata, akan berkata sampai akhir hayatku dalam solat. Ini janjiku, aku akan tak mau ingat apa pun. Ini fokusku. Haul, bukan haul. Sudah kamu buat 4 rakaat isyah di dalam ni, baru kamu pergi solat. So apa yang kamu dah siap sedia akan menjelma dalam solat fardu. So 4 rakaat solat dulu di dalam. Kamu sedang buat di ingatan, belum di kalbu, sebab pintu kalbu belum terbuka. Baru nak cari kunci. So buat di akal. Tapi kamu fokus, ini di kalbuku. Kamu saja cakap, ini di kalbuku, akalku, akalku, kalbuku. Sebab akal ini banyak fikiran boleh masuk. Jadi itu sebab kalbulah tempat mukim yang terbaik, di mana ada Baitullah, Masjidul Haram dan Arasyallah. Kalbul mu'minin Baitullah, kalbul mu'minin Arasyallah, kalbul mu'minin Masjidul Haram.
Di sana kamu solat dulu, baru datang solat sini. Jadi 4 rakaat dah buat sekarang ni. Dah buat sekarang ni. Ini yang kamu lakukan sampai mati. Sampai bila? Sampai kamu akan melihat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti melihat aku solat. Aku solat. Aku solat. Kamu melihat aku solat, solatlah kamu. Jadi ini praktis. Allah ampunkan, Allah maafkan, Allah terima kita. Selagi kamu dah set goal kamu, target saya nak melihat Rasulullah solat seperti perintah Nabi dalam hadis. Kalau syaitan, iblis kacau, susah, tak susah. Saya melihat orang yang solat, melihat Rasulullah solat. Dah habis. Tak ada lagi bicara syaitan datang. Bacakan dia hadis ni. Saya sedang solat bersama orang yang sedang melihat Rasulullah solat. Jadi sebenarnya imam dia adalah Rasulullah, imam kami adalah Rasulullah. Di atas perintah hadis ni, solatlah kamu seperti kamu melihat aku solat. Solatlah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Inilah amalan sampai mati. Tapi sebenarnya kamu tak boleh capai ke fokus yang tertinggi sebab fokus bacaan belum disempurnakan. Fokus nafas belum lagi. Belum kamu belajar ilmu tu. Syekh dah lompat pergi ke tertinggi sebab nak bagi kamu rasa manis. Tapi kamu kena juga go step by step. Kindergarten, kena pergi taska, tadika, habis tu primary, secondary, college, university, PhD, kena begitu. Tapi tak apa, sebab masa tak ada. Ya, kita tidak sabar untuk duduk majlis ilmu ni sebanyak-banyak. Kamu kena faham, inilah kunci kejayaan, khusyuk. Inilah 99% kita boleh capai, 100% mustahil. Kenapa? Sebab dengan 1% ada kelalaian itu yang mengingatkan kamu tentang khusyuk. Sebab ada kegelapan, kamu tahu cahaya. Sebab kering, kamu tahu basah. Hujan, ya. Ada gelap, ada matahari, kamu tahu beza. Oh. Jadi fokus. Kena buat sekarang. Orang yang bijak dia akan buat sampai mati. Dia akan terus. Mana solat dia dalam tu dia dah prepare. Maka tidak ada ruang untuk iblis dan syaitan nak masuk. Tak ada ruang. Hakikatnya bila kamu dapat melihat Nabi solat, kamu solat bersama Nabi. Tak apa, tak boleh lihat orang yang solat bersama Nabi, melihat dia solat bersama Nabi. Jadi saya bagi ruang untuk 10 minit muzakarah tentang 2 hadis tu. Hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Kedua ayat fattabi'uni. Satu ayat tu, satu hadis ni untuk memperkukuhkan amalan ni. Habis tu nanti tutup mata 5 minit buat solat fardu isyak di dalam. Inilah yang akan saya lakukan. Apa saja datang saya tidak peduli. Ini ingatan yang wajib hidup. Wajib hidup. Fokus saya kepada keadaan, gerak-geri di luar. Ini baru luar. Kalau dalam, kamu akan rasa betul-betul kemanisan. Kamu tak akan mau solat dengan imam lagi, sebab laju. Jangan buat. Solat dengan imam, pahala ganjarannya banyak. Sebab kita boleh lalai, orang sebelah kita dah sampai ke makam yang baik. Kita boleh dapat
solat dia, pahala solat dia, ganjaran dia bersama kita. Sebab ada seorang yang baik, semua orang punya solat Allah akan kabul. Jadi kamu kena solat jemaah juga. Yang ini kamu lakukan 2 rakaat sehari. Bila-bila waktu kamu nak lakukan. Kalau kamu lakukan depan manusia, kamu tak boleh sabar. Sebab syaitan nafs kata, ada benda lain. Ada nak makan, ada benda lain, ada kerja lain, ada ini. Macam-macam gangguan dia datang. Kamu kena buat 2 rakaat ni dalam keadaan tenang, bersedia bertemu Allah. Betul-betul aku nak bersama Allah. Solat yang tak pernah aku lakukan dalam hidup, penuh dengan kesabaran. Itu sebab Allah berfirman, wasta'inu, mintalah apapun daripada aku, bisabr wassalat. Ini sabar ni. Allah. Wow. Bukan banyak solat yang penting. Sabar. Orang yang banyak-banyak solat, dia tak sabar. Dia konon nak jadi orang yang banyak solat. Pada siapa dia nak maklumkan dia banyak solat? Kepada diri dia, dia tak puas hati. Dia nak orang lain tahu, nampak, khabarkan. Saya solat 200 rakaat hari ini. Habis, hancur solat seperti itu. Sabar. Kalau kamu buat nanti, memang kamu dikacau, diganggu. Buat banyak. Sabar. Ustaz. Innaha lakabiratun illa alal khashiin. Mohonlah apapun dari Allah dengan sabar dan sabar dahulu. Sabar dan solat yang khusyuk. Sesungguhnya perkara ini berat kecuali orang yang khusyuk. Ini nafs syaitan, iblis tak boleh tolak. Sebab diorang tahu ini hakikat, ini benar. Memang ini haulallah, quwatullah, qudratullah, Allah punya. Kalau kamu tak boleh isbat pun tidak apa. Sebab dalam penafian tu kamu dah set. Dalam penafian tu isbat tu ada. Bila saya kata saya tak ada daya, itu adalah daya Allah. Itu sebab sekali isbat cukup. Masa tersentuh tangan, isbat. Tersentuh 2 lutut, isbat. Tersentuh 2 tangan, isbat. Tersentuh tangan dengan paha, isbat. Naik, isbat. Cukup. Tapi penafian banyak. So, muzakarah, saya datang praktis sebelum salat. 4 rakaat sudah dilakukan dalam ni. Itu yang Allah kabul. Ini yang menjadi penilaian. Ini solat dalam kalbu kabul. Kerana sini solat bersama Nabi. Kamu kena niat, Nabi dalam diriku, aku bersolat bersama Nabi. Seperti perintah Nabi, sallu, 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 kama ra'aitumuni usalli. Kamu kena hafal hadis ni dan ingatkan diri kamu, sallu, 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 salat, salat seperti mana kama ra'aitumuni usalli. Seperti aku solat, Nabi solat. Setiap kali kamu lalai kena ulang.
Nabi bersamaku, dalam diriku Quran sudah perintah. Saya kena ikut dan percaya Nabi dalam diriku. Nabi melakukan 7 perkara untuk 7 zaman dalam satu hari dan malam, ada 7 peringkat. 24 jam Nabi sedang mengajar kita, membimbing kita, memberi petunjuk. Kita baru kenal satu, solat. Perintah untuk solat bersama Nabi, mengikut Nabi sebagai imam, imamul musallin, imamul raki'in, imamul qa'imin, imamus sajidin, imamul khashi'in. So, muzakarah 10-15 minit saya datang. Kalau tak boleh fokus, tahan nafas, matikan nafas, mati, 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 matikan nafas, matikan diri lain, matikan nafas, matikan, matikan, matikan nafas, diri akan mati. Itulah yang matikan, matikan 20 kali ingat mati, dia syahid. Malam ini sebelum you tidur, Allah dah tulis hambaku ini syahid. Kalau malam dia mati Israel, dia mati syahid. Jangan seksa dalam kubur, jangan antar munkar nakir soal dia. Tak ada soal kubur, tidak ada seksa kubur. Selamatkan dia, janji Nabi. Begitu Nabi dah mohon kebaikan untuk kita. Jangan diseksa dalam kubur, jangan disoal di akhirat dan di kubur. Barang siapa ingat mati 20 kali sehari, mati nafas, matikan nafas, matikan nafas. Kalau satu hari 20 kali, 40 hari, 800 kali sudah orang mengingatkan kamu, kamu tidak perlu lagi diingatkan. Kamu tak perlu ingat, kamu tak perlu diingatkan. Dia ada hidup. Itu sebab 40 hari suluk penting bersama Syekh. Suluk artinya tak boleh keluar dari pintu ni. Duduk di majlis siang malam, isi ilmu, zikir, muraqabah, khusyuk 40 hari. Semua nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali diwajibkan, wajibkan buat suluk untuk keluar sebagai tiflul ma'ani, bayi yang baru lahir. Semua di dunia ni wajib dilahirkan 2 kali. Keluar dari perut ibu sebagai telur, satu kelahiran, pecah telur, kelahiran kedua. Manusia pun perlu macam tu, lahir sekali, habis tu lahir dari dalam. Ini dipanggil bahasa awliya Allah tiflul ma'ani. Tiflul ma'ani, kelahiran bayi yang baru. Selagi kamu tidak nampak kelahiran bayi yang baru, kamu belum masuk ke alam suluk salikin. Suluk salikin, itulah diri hakikat kamu. Itulah diri yang akan sentiasa berada di antara kamu dan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah diri yang akan menjawab soalan kamu dalam kubur selepas badan kamu hancur, mati, diletup, tidak ada satu zarah rambut pun tak ada, tapi soal kubur masih ada. Itulah diri yang wajib kamu latih, asuh, didik, tarbiyah setiap masa. Itulah diri yang diisi oleh Syekh dengan segala ilmu, dijauhkan dari musuh-musuh dengan teguran dari dalam. Teguran demi teguran,
supaya musuh-musuh dalam tak kacau diri yang suci itu, diri yang telah benar-benar bersyahadat. Dia dibungkus dalam sangkar, ditutup mulut, dibutakan. Ini kerja syaitan, iblis dan nafs. Kamu takkan sampai ke tahap itu selagi tak duduk 40 hari. Tak apalah, kita minta duduknya 40 hari, 14 hari campur 14 hari, 28 hari, wallahu a'lam. Kalau dapat 40 hari, kamu akan rasa macam baru lahir. Kamu boleh perhati kulit-kulit kamu pun berubah, macam ular menukar kulit dia. Boleh ketara sungguh 40 hari suluk. Semua para sahabat mukmin telah melakukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua wali-wali Allah telah wajibkan diri mereka dalam suluk ni. Pagi malam, pagi malam. Hanya kita boleh lakukan di dunia ni sekarang waktu haji atau umrah. Waktu haji dan umrah. Itu pun dengan syarat jangan kamu solat di belakang Wahabi. 40 hari amalan kamu akan dihapus oleh Allah, kerana orang yang membawa solat itu orang yang tidak mencintai Nabi. Orang yang tak ada cinta pada Nabi tak ada iman. Orang yang tak ada iman adalah orang yang kafir, munafik. Kamu makmum belakang dia, maka Allah tidak kabul. Itu pun syarat 40 hari di Mekah, Madinah, waktu haji umrah. Itu je waktu kita boleh dapat 40 hari penuh genap. Kalau tidak diuji oleh Allah dengan kesihatan, dengan perlu balik, ada orang meninggal perlu balik, tidak, kamu bertuah. Jadi kita harap satu masa seperti itu supaya ada kelahiran yang baru.